Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Muhammad Azam bin Mahad, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Ladang Pamol, Keluang Johor. InsyaAllah kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5, pelajaran yang ke-14 yang bertajuk solat berjemaah. Untuk itu, adik-adik sekalian boleh sama-sama dengan saya kita buka buku teks Pendidikan Islam dan kita buka pada muka surat 138. Baiklah, dalam buku teks ini ada dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdalu salatal fadzi bisab'in wa ishrina darajatan. Hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah itu adalah lebih baik dari solat secara sendiri dengan 27 kali darjat. Baiklah, daripada hadis ini kita dapat faham bahawa Rasulullah telah menunjukkan perbezaan darjat ataupun perbezaan ganjaran yang bakal diperolehi orang yang melakukan solat secara sendiri dengan orang yang melakukan solat secara berjamaah. Perbezaan ini kita boleh gambarkan. Andai kata kita bagi contoh supaya mudah faham. Solat secara sendiri, katakanlah pahalanya kita dapat 1 pahala. Berbanding solat secara berjemaah, kita akan dapat 27 kali pahala. Mana solat berjemaah lebih baik, lebih banyak ganjaran pahala berbanding solat secara sendiri. Ataupun perumpamaan RM1 dengan RM27, maknanya RM27 adalah lebih banyak daripada RM1. Jadi ini bermakna bahawa kita adalah dituntut untuk melakukan solat berjemaah. Maknanya ganjarannya sangat tinggi, sangat besar. Kalau kita tahu setiap kali sembahyang tu 27 darjat, 27 darjat, maknanya kita akan kejar untuk solat secara berjemaah. Okey, baiklah. Apa yang dimaksudkan dengan solat berjemaah? Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan secara lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Maknanya solat berjemaah ini 2 orang kita dah boleh buat solat jemaah. Maknanya cukup 2 orang pun dah dikira sebagai solat berjemaah. 2, 3, lebih daripada itu dikira sebagai solat berjemaah. Maknanya kalau kita di rumah, kita boleh solat berjemaah bersama dengan ibu kita, bersama dengan ayah kita, adik-beradik kita, ataupun kalau di luar bersama dengan rakan-rakan ataupun dengan guru. Maknanya kita berpeluang, semuanya berpeluang untuk mendapat 27 ganjaran pahala seperti yang dinyatakan tadi. Seterusnya kita lihat pula apakah hukum solat berjemaah. Hukum solat berjemaah kita boleh bahagikan kepada hukum solat jemaah sembahyang fardu ataupun solat fardu, dan hukum solat berjemaah untuk solat Jumaat. Solat fardu seperti yang dinyatakan di sini, seperti kita sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Manakala solat Jumaat ialah solat yang dilakukan seminggu sekali, iaitu pada hari Jumaat pada golongan lelaki yang telah cukup syaratnya. Jadi untuk solat fardu, hukumnya ialah fardu kifayah. Manakala untuk solat Jumaat, hukumnya ialah fardu ain, iaitu wajib bagi setiap lelaki yang telah cukup syarat melakukannya secara berjemaah. Maknanya solat Jumaat tidak boleh ditunaikan secara seorang diri. Maknanya ada tiba-tiba anda rasa nak sembahyang Jumaat di rumah, sembahyang seorang diri, buka TV, tengok TV tu siarkan tentang solat Jumaat di Masjid Negara, kita pun dengar khutbah. Lepas tu kita pun bila diorang sembahyang, kita pun bangun sembahyang seorang diri di rumah, tidak boleh. Kerana hukum untuk solat Jumaat hendaklah ialah fardu ain, maknanya diwajibkan dilakukan secara berjemaah, tidak boleh dilakukan secara sendiri. Baiklah, seterusnya kita lihat perbezaan
lafaz niat antara dalam solat berjemaah ni antara lafaz niat imam dan juga lafaz niat sebagai seorang makmum. Okey, perbezaan yang nyata ialah apabila kita sebagai imam, kita kena sebut perkataan imam. Manakala sebagai makmum, kita kena nyatakan diri kita sebagai makmum. Kalau kita lihat dalam buku teks ini, diberi contoh solat subuh. Lafaz niat sebagai seorang imam ialah usalli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Ini imam. Manakala sebagai makmum pula, lafaz niat ni ialah usalli fardhu subhi rak'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Baiklah, jadi sebagai pengakhirannya, marilah sama-sama kita ulang kaji balik sedikit apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Pertama sekali, kita telah diperjelaskan bahawa Rasulullah sendiri menyebut solat berjemaah ini adalah lebih darjatnya, yakni 27 kali darjat berbanding jika kita sembahyang secara seorang diri. Maka kita sebagai umat Islam, mungkin kita boleh mulakan pada hari ini kita solat berjemaah. Kita boleh ajak ibu dan ayah kita sembahyang bersama-sama, ataupun dengan adik-beradik kita, ataupun sama dengan rakan-rakan untuk solat berjemaah, ataupun lebih baik kita pergi ke surau atau masjid. Yang keduanya, kita pelajari pengertian solat berjemaah, iaitu solat yang dilakukan lebih daripada seorang, yang ini secara beramai-ramai dan diimamkan oleh seorang imam. Dan yang ketiga, kita juga telah belajar tentang hukum solat berjemaah. Untuk solat fardu ialah fardu kifayah, manakala untuk solat Jumaat ialah fardu ain, maknanya tidak dapat tidak, kita kena lakukannya secara berjemaah. Saya rasa cukup setakat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.